Tahun ni, tahun depan tak tahu kira lain. Gua kena pergi Minang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه نبي الرحمة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa alaikum. Kita sambung semula kelas kita, kitab prinsip dasar Islam. Kita masih lagi pada tajuk konsep ibadah di dalam Islam, dan kita pada bahagian syarat diterimanya ibadah. Sebelum ni kita tahu dah apa maksud ibadah, telah dijelaskan kepada kita tentang maksud ibadah. Syekhul Islam mengatakan inti agama ada dua pokok asas, perkara pokok, iaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan itulah yang terangkum di dalam kalimah syahadah kita, la ilaha illallah. Kita la ilaha illallah tu makna yang paling tepat sekali, la ilaha illallah tu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang paling benar selain daripada Allah. Tak boleh kita beribadat selain kepada Allah. Itu intipati kepada syahadah la ilaha illallah. Dan intipati kepada syahadah Muhammadar Rasulullah. Kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang dia syariatkan. Yani tidak dengan perkara-perkara yang diada-adakan, perkara-perkara bid'ah. dua konsep. Barulah sempurna syahadatain. La ilaha illallah. Maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Maknanya kita tidak beribadat selain daripada Allah. Tak boleh kita beribadah selain daripada Allah. Dan hakikat Muhammad Rasulullah itu ialah apa? Segala perlakuan ibadah kita itu adalah mengikut contoh yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka payah mana pun, tak payah langsung. Kita susah payah duk mereka apa benda elok dah. Allah berkata al-yauma akmaltu lakum dinakum.
hari ini aku telah sempurna bagi kamu agama kamu. Agama dah sempurna. Jadi kita ambil buat je lah. Tak perlu kita duk reka, duk fikir kok ni lagi. Buat apa susah-susah kan. Betul Ibn Mas'ud kata, Imam Malik kata, hak mana yang bukan agama di zaman sahabat dulu ni, di zaman salafus salih, maka sampai bila-bila boleh tak jadi agama. Elok tahu mana pun. Yang kata agama tu hak yang ada di zaman Nabi dulu. Nah, kalau rupa dia cantik, tahu mana elok, tahu mana rasa sedap, tahu mana pun, kalau lain daripada apa yang ada di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman salafus salih, bukan dia. Realiti yang disebut tadi ni sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. Surah Al-Kahfi ni ada 110 ayat. Ayat yang terakhir sekali Allah kata, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaknya dia mengerjakan amal saleh. Yang dikenaki dengan amal saleh ni ialah amalan yang ditunjuk contoh oleh, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu amal saleh. Dan janganlah ia mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Itulah yang kita sebut sebelum ni pada syarat ibadat itu dua pada muka surat 105 tu. A. Ikhlas. B. Ittiba'. Kan? Muka surat 105 yang kita sebut sebelum ni. Syarat ibadah itu diterima, satu pada ikhlas. La yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, tu ikhlas lah tu. Yang keduanya ittiba', maknanya amal soleh. Kita buat seperti mana yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi SAW bila turun ayat perintah suruh semayang, Nabi pun beradablah sahabat daripada Nabi kata apa? Semayanglah macam mana hampa tengok aku semayang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bila turun ayat wa adzin finnasi bil hajji ya'tuka rijala, turun ayat suruh mengerjakan haji, maka Nabi pun kata kepada para sahabat, khudhu anni manasikakum, ambillah cara mengerjakan ibadat haji kamu daripada aku. Khudhu anni, ambil pada aku, jangan duk ambil tang lain. Apabila kita ambil tang lain tu yang jadi banyak khilaf sangat tu, kawan ni macam ni, kawan ni macam ni. Ada yang semayang sujud atas batu, ada yang semayang takbir banyak kali macam tu, tak iman dah. Allah. Apa ke benda tu? Tak ada kena mengena dengan syariat agama, Nabi tak ajak pun. Ada yang ambil semayang tapi basah lokos, ambil semayang tapi basah habis kan? Tak ada sampai tu. Dua ni tak banyak mana pun dua tu ya. Syarat yang pertama, la yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada, mana tak lakukan syirik. Kemudian buat amal saleh, mana seperti mana yang tunjuk. Hal yang demikian itu merupakan manifestasi ataupun praktik, realisasi ataupun kerja buat, petunjuk, bimbingan, contoh dari dua kalimah syahadah. Dia adalah hasilan ataupun intipati ataupun hakikat yang sebenar, manifestasi ini dari dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan dan puan, kita duk perhati tengok dalam kehidupan orang Islam lah ni, banyaknya dia lulus. Kadang-kadang apa tak apa lulus adalah ilaha illallah tu, sebab tak ada ikhlas kan. La ilaha illallah dia buat ya, hak mana yang Allah Ta'ala suruh, tapi Muhammadar Rasulullah tu tak berapa nak ada, sebab dia buat ikut sedap dia tak buat ikut yang dibawa oleh Nabi,
Karena kita mengaku bahawa Muhammad itu utusan Allah. Bukan dia mari makan angin di Madinah. Bukan dia mari makan angin. Tak. Dia mari bawa risalah. Pengakuan kita bahawa Muhammad itu Rasul Allah ialah kita ambil, kita buat, kita amal, kita praktikkan, kita aplikasi, kita laksanakan apa yang dia tinggal kat kita. Sebab itu dalam hadis yang sahih Nabi SAW kata, kunna ma'asyaral anbiya lam nuwarris, kami kalangan para nabi ini bukan kami mewariskan harta pusaka, innama warathul ilm, tapi sebaliknya para nabi ini, para anbiya ni mereka mewariskan ilmu. Faman akhadaha faqad akhadha bihadhil wafir, siapa yang ambil ilmu itu maka dia telah mengambil habuannya yang sempurna. Tu yang kita kata ikut sunnah tu lah tu. Yang kita ikut sunnah tu beramal dengan apa yang diamalkan oleh Nabi, beramal apa yang ditinggalkan oleh Nabi, bukan reka tak. Duk masa sedapkan elok tu tak ada. Bahkan generasi salafus salih dia berkata, la haula wala quwwata illa billah. Kata sesiapa yang melihat sesuatu amalan itu elok sedangkan ianya tidak ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad khana risalah, maka sesungguhnya dia telah mendakwa Muhammad telah mengkhianati risalah. Dia buat satu benda yang Nabi tak contohkan, tapi dia kata benda ni elok. Jadi sahabat kata apa? Dia seolah-olah telah mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Hari itu kita dah bicara tentang selawat apa semua, masyishiyah apa semua kan. Baru ni saya tengok ada satu kedatangan seorang hamba Allah, minta maaf katanya cicit Nabi katanya kan, dan dia mendakwa bahawa selawat masyishiyah itu diambil oleh gurunya itu secara yaqadhah daripada Nabi SAW. Tuan-tuan, ini pendakwaan bahawa Nabi SAW telah menyembunyikan selawat itu daripada sahabat. Siapa yang Allah ni berhang bagi? Macamlah dulu maaf cakap apa nama Syekh Suhaimi Al-Arqam, maaf cakap katalah kok ada mantan di sini minta maaf lah kan. kok ada mantan minta maaf. Dia telah mendakwa, saya pernah nak buat tesis saya dalam tentang Arqam, tapi Ustaz Halim timbalan Arqam tu dia tak bagi bahan dengan saya, tak boleh buat lah, kena ada bukti kan. Tapi kita buat kajian. Dia telah mendakwa bahawa aurat Muhammadiyah itu diterima oleh dia Suhaimi di dalam Kaabah secara yaqadhah, secara jaga. Saya kata pelau mai dai dai, mi arai. Tak betul. Saya kata dahsyat ni. Ini bukannya lagi ni. Terus saya bawa. Waktu itu saya ada di Pakistan. Saya ajak 2-3 orang sahabat saya pergi ke Tariq Road, tempat mereka duduk tu. Kebetulan waktu tu Syekh Abdul Rahim timbalan Syekhul Arqam, bekas Qadi Pahang, dia singgah di Karachi, tapi semang dia tahu ya. Letih. Atas dasar itulah diharamkan. Tak mahulah kalau ada mantan di sini, kalau ada mantan kena tinggal dah. Inilah dia kata manifestasi daripada dua kalimah tadi ni, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kena faham boleh lah. Saya heran pasal apa orang payah nak faham tak? Tapi bila saya baca Allah, yang Allah bagi hidayah, dapatlah. Yang Allah tak bagi hidayah,
Tak payahlah kita minta lah hidayah daripada Allah. Kadang-kadang benda duduk depan hidung, kalau Allah Ta'ala tak tunjuk, tak nampak macam kita cari barang kan. Siapa ambil ni aku ni? Rupanya duduk tangan kita. Zakah habis cucu-cucu kan. Habis cuci habis cucu kita. Zakah habis. Tu dah Tok Wan kata jangan nak main. Tok Wan, apa benda tu kat tangan Tok Wan tu? Siapa letaklah nama? Siapa bubuh di tangan Tok Wan ni? Kadang duduk di depan kita tak ni. Mohonlah hidayah daripada Allah. Mohonlah hidayah daripada Allah. Pada yang pertama, apa dia? La ilaha illallah. Yang pertama. Pada yang pertama, yang ni la ilaha illallah, kita tidak beribadah kecuali kepadanya, kepada Allah. Yang kata la ilaha illallah tu pada yang pertama tu. Dan pada yang kedua, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya yang menyampaikan ajarannya. Tuan-tuan, padanlah saya cuti seminggu. Baca hak ni kau macam ni. Kan? Padahallah cuti seminggu, pak ni boleh cuti pula. Kan? Bukan boleh banyak-banyak sangat. Buatlah hak ni dulu, jangan tamak sangat. Ini dia kata pada yang pertama, yakni la ilaha illallah itu, apa maksud dia? Kita tak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Dan pada yang kedua, yakni Muhammad Rasulullah, maksud dia bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya yang menyampaikan ajarannya. Yang kata risalah tadi ni. Kan? Dia kata Muhammad Rasulullah, dia bawa risalah. Dan risalah Nabi kita SAW tu ada di mana? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dalam sunnah, dalam Quran dan hadis. Kan? Mari kita pergi. Boleh no? Pelan-pelan kita pergi. Masuk insya-Allah kita pergi. Tahun depan pula. Maka dah kita faham dah bahawa maksud la ilaha illallah tu kita tak boleh beribadah lain pada Allah, dan kita faham dah bahawa Muhammad Rasulullah tu maksudnya kita hanya ambil ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merealisasikan ibadah kita kepada Allah Taala tadi ni. Maka dia kata kita wajib membenarkan dan wajib mempercayai beritanya. Maknanya beritanya apa dia? Perkhabarannya, ceritanya, bawakannya, hadisnya, sunnahnya. Berita cerita tu kan, berita yang dibawa oleh Nabi tu, serta mentaati perintah Nabi SAW. Itulah yang Allah Ta'ala sebut, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mana yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, hendaklah kamu ambil, dan mana yang dilarang, yang ditahan oleh Rasul, hendaklah kamu jauhi. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari hal-hal baru yang kita duk baca tiap-tiap kali kuliah, sebelum kuliah kita dah baca iyyakum wa muhdatsatul umur tu. Itu perkataan Nabi tu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa semua bid'ah itu sesat. Bukan perkataan penceramah tu. Penceramah dia tolong baca ya. Dia baca ayat yang ada ittaqullah, dia baca hadis yang suruh yang kata setiap bid'ah tu sesat tu, itu dia panggil khutbatul hajah. Nabi SAW setiap kali dia nak bercakap, dia mesti dia mukadimah dengan tu dulu. Dia panggil khutbatul hajah. Macam kita duk baca khutbah tu lah tak Imam? Kan? Mesti ada khutbatul hajah. Tuan-tuan boleh cek dalam Sahih Bukhari. Kalau ada orang tanya, dia kata, bila ada orang yang bertanya, tentu ada, apa hikmah di balik kedua syarat bagi sahnya ibadat tersebut?
Apa maksud dia, apa rahsia dia, bersiapa yang ada syarat dua tu? Dia tanya lah, kalau orang tanya kan, bersiapa ada dua syarat tu? Kalau tak ada syarat tu tak boleh ke? Kan? Jawabnya adalah sebagai berikut, panjangnya. Okey, satu, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya semata-mata. Maka beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepadanya adalah kesyirikan, tak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadahlah kepada Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Hak kita duk ingat selalu tu dalam lam yakunin, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Kan? Serupalah dengan ayat ni. Kan? Dalam satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayu dzambin a'zam ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, manakah dosa yang paling besar, hai Rasulullah? Nabi SAW jawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan bagi Allah Ta'ala itu sekutu sedangkan Dia mencipta kamu. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Kan? Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dalam surah Al-Furqan, Allah kata orang yang ibadah Rahman ialah mereka yang tidak menyeru, tidak beribadah kepada Allah beserta sekutu. Ini dari ayat itu Nabi SAW, bila Nabi baca ayat itu, ada orang sahabat tanya, yang saya baca hadis tadi ni, dosa apa yang besar, yang paling besar? Maka Nabi kata, kamu beribadah selain daripada Allah, kamu jadikan bagi Allah Ta'ala itu sekutu, sedangkan siapa yang buat kamu? Allah yang buat. Bahkan sekutu yang kamu sekutukan dengan Allah itu, siapa yang buat dia? Allah buat juga. Yang kedua, alasan yang kedua yang kita kata dua syarat tadi ni, sesungguhnya Allah mempunyai hak dan wewenang tasyri', kuasa memerintah dan melarang. Hak tasyri' adalah hak Allah semata-mata. Maka barang siapa beribadah kepadanya bukan dengan cara yang diperintahnya Allah, maka ia telah melibatkan dirinya di dalam tasyri'. Dalam Al-Quran Allah kata apa? Am lahum syuraka'un syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Am lahum syuraka'un syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Adakah bagi mereka itu sekutu yang mentasyri'kan di dalam urusan agama yang Allah tak izin pun? Macam mana orang-orang Yahudi buat kerja kan? Yang Nabi SAW kata, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan pedri-pedri dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Jadi orang Yahudi kata, bila kami sembah pedri, bila kami sembah pendeta, tak, kami tak sembah mereka pun. Maka Nabi SAW tanya mereka, bukankah apabila mereka, yakni pedri dan pendeta itu menghalalkan sesuatu, maka kamu pun menghalalkannya sedangkan Allah mengharamkannya? Kan? Saibah, wasibah semua tu, unta betina apa semua tu depa haramkan, kamu pun pengharamkan sedangkan Allah halalkan. Kan? Tidakkah apabila mereka mengharamkan benda yang Allah Ta'ala halalkan, kamu pun turut mengharamkannya? Apabila mereka menghalalkan, kamu menghalalkan sedangkan Allah mengharamkan. Kan? Jadi hak tasyrik, hak buat peraturan ni hak apa? Hak Allah sepenuhnya secara mutlak. Jadi kita tak boleh lah nak abang ke orang, kita tengoklah ni, kita letih lah ni, tak iman lah ni, kawan nu bercakap dalam
TikTok ke dalam apa, dia kata siapa selawat sekian-sekian boleh pahala sekian-sekian, siapa baca sekian-sekian dapat sekian-sekian. Hai hang pandai sungguh, kata Allah. Dia berani tu mentasrikkan sesuatu tu. Siapa yang buat lagu ni dapat lagu ni. Baru ni saya ada hamba Allah dalam grup kita tu lah, ditanya saya, di PM saya tanya, dia hantar mari ada seorang hamba Allah duk bercakap, dia kata selawat ke Nabi ni sekurang-kurangnya sehari 1000 kali. Kalau tak mampu 1000 kali, 700 kali sehari. Kalau tak mampu 700 kali, 300 kali. Kan? Kemudian dia awak marilah. Dia kata dalam hadis Nabi SAW ada sebut, siapa selawat 1000 kali, maka dia akan selamat daripada azab kubur. Kita selok lah letih orang tanya. Kita letih juga kadang-kadang ni pun ni pandai piduk mik tu. Pandai piduk korek mik tu, tanya kita tu. Hampa ni pun. Hari-hari duk tanya. Kan? Maka saya duk cari. Tak ada. Dalam kali jumpa lah hadis palsu. Reka. Berapa kali dah kita doa abang tu sorok korek mik lah, hang rajin dengan selawat Ibrahimiyah tu, hak tu sah ada betul. Kan? Dia pasal lekeh pasal orang tak tahu lah dah, dan anak orang tak tahu. Dia boleh sebut hak orang lain dengar tu. Tak kira. Ada kesombongan padanya, ada riak padanya, tak jadi apa. Kalau kita duk berasa hebat dengan apa yang orang lain tak ada, tu jadi riak, jadi sum'ah, jadi ujub, jadi takabur, tak terpakai kerja, jadi syirik. Kan? Allah Ta'ala bukan dia tengok nilai lagu tu. Allah dia tengok apa dah? Ikhlas kita tu. Buat amal sikit apa? Seorang sahabat Nabi kepada Nabi, pergi jumpa Nabi SAW, dia kata, dullani ala amalin yudkhilul jannah. Wahai Rasulullah, tunjuk kat aku satu jenis amalan yang boleh membawa aku ke syurga. Dia tanya, kalau ada Nabi lah ni kita bertanya nak tanya. Tak tanya tapi berlambak-lambak kan? Dia tanya, hai Rasulullah, habaq kat aku satu jenis amalan yang membolehkan aku masuk syurga. Nabi kata tak ada gaduh apa, semayang 5 waktu sehari semalam ya. Dia kata semayang sehari semalam 5 waktu ya. Dia tanya Nabi pula, hal alayya ghairuh, ada lagi tak hal lain pada tu? Nabi kata la illa an tatawwa. Tak ada, dia kata kecuali kalau hang nak buat sunat-sunat. Ada kata aku tak mau dah. Pula dah. Ada kata aku tak mau, dia kata la azin. Aku tak mau dah. Dia apa pi? Takut apa dah? Nabi tambah lagi. Kita dah. Hak tu ada elok-elok dah, kita cari tambah lagi. Hak tu ada, dia pun tak larat nak buat dah. Semayang Aisyah secara berjamaah, Nabi sebut kata hang dapat pahala qiyam separuh malam. Betul tak? Sahih hadis. Hang habis semayang subuh secara berjamaah, hang dapat qiyam sepenuhnya. Nak apa lagi? Cengih. Hang kena cengih lah. Tak sungguh. Dalam hadis yang sahih Cik Ulan, siapa yang semayang 2 rakaat sebelum subuh, dia sudah dapat lebih baik daripada dunia dan isi dia. Raka'ataini qabla al-fajri khairan min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nak apa lagi? Lebih bagus daripada harum manis lagi. Bunga lagi. Tak boleh lah pasal tu lepas, tak boleh rasa pun hak sungai payah ni. Tak ni kena tuntut. Nampak tak? Kita nak tahu mana heran yang kata umat rahmah ni nak apa benda kita nak lagi. Kita duduk cari benda yang payah buat apa. Kan? Nabi kata bu'istu muyassiran. Aku ni diutuskan supaya bagi jadi mudah. Kita pergi duk cari nak bagi jadi payah, pergi duk korek. Kan? Nombor 3. Jadi hak yang kedua ni dah, hak mentasrikkan itu milik apa?
milik Allah. Jangan kita duk pandai duk mereka, pergi duk cipta pula. Aku dapat idea ni. Idea tak namanya. Wahyu dah habis dah. Idea daripada syaitan lah. Jangan tu. Dah semua. Kan? Wahyu dah habis dah. Idea apa lagi? Sesungguhnya Allah telah menyempurnakan agama bagi kita. Baru kita tadi. Kan? Maka orang yang membuat tata cara ibadah sendiri dari idea dia, dari dirinya, berarti ia telah menambah ajaran agama. Tu kita bid'ah tu. Dan bahaya lagi, seolah-olah dia menuduh bahawa agama ni tak sempurna lagi, ada lagi kurang. Woi, bahaya, sangat-sangat bahaya. Jangan buat main. Allahu Akbar. Nak cakap lagu mana lagi? Faham kot deh? Faham tak apa. Macam tadilah saya baca perkataan sahabat tadi, siapa yang mendakwa bahawa, siapa yang merasakan bahawa ada amalan yang lebih elok sedangkan amalan itu tidak ada contoh daripada Nabi SAW, maka seolah-olah yang mendakwa bahawa Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah Allah. Nabi sembunyi untuk taruh. Allahu Akbar. Yang keempat, dan sekiranya boleh bagi setiap orang untuk beribadah dengan tata cara dan kehendaknya sendiri, maka setiap orang menjadi memiliki caranya tersendiri dalam ibadah. Kau ni semayang lagu ni, kau ni semayang lagu ni, tak boleh jemaah ke darah. Negara pekat-pekat ada cara masing-masing. Pekat-pekat ada cara masing-masing, kan? Jika demikian halnya, maka yang terjadi di dalam kehidupan manusia adalah haru biru, kekacauan. Jadi berselerak habis. Allahu Akbar. Yang tiada taranya, tak tahu nak kata, jadi berselerak habis. Kerana perpecahan dan pertikaian akan meliputi kehidupan mereka disebabkan perbezaan kehendak dan perasaan. Ikut bahasa dia, kau ni nak buat lagu ni, orang lain pula dia nampak aku sedap lagu ni, dia buat boleh. Kita rujukan satu, kiblat pun satu juga, kan? Padahal agama Islam mengajarkan kebersamaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tapi tak payahlah, Allah kata wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum. Sentiasalah mereka itu berselisih, berbalah, bersengketa, kecuali orang yang Allah beri rahmat kepada mereka. Dan demikianlah Allah Ta'ala ciptakan manusia ni kepala macam-macam kepala, macam-macam kepala. La haula wala quwwata illa billah. Dan kesatuan menurut syariat yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Padahal agama Islam mengajar kita supaya ada kebersamaan dan mengajar kita untuk ada kesatuan. Allah kata wa'tasimu bihablillahi jami'an. Itu Nabi SAW, dia kata apa? Alaikum bisunnati, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz
Wa iyyakum wa muhdatsatul umur, inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hendaklah kamu berada di atas sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Tamassaku biha, pegang dengan dia, wa 'addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan gigi garham. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur, berjaga-jagalah kamu daripada benda-benda baharu. Sebab setiap benda-benda baharu adalah bid'ah, dan setiap benda bid'ah adalah sesat. Dan setiap benda sesat tempatnya di mana? Di dalam neraka. Jadi kita berjaga-jaga, berhati-hatilah. Jadi inilah dia kata punca. Kalau orang tanya kita, pasal apa yang beribadat kepada Allah Ta'ala tadi ni, kena penuhi dua syarat. Syarat yang pertama apa dia? Syarat kena ikhlas. Syarat yang kedua apa dia? Syarat kena ittiba'. Ni kita ulang balik ni supaya kita bagi ingat elok, kukuh elok. Pasal apa? Kalau orang tanya lagu tu, maka kita jawab yang pertama sekalinya, Allah sendiri yang perintah. Bila buat ibadat mesti kena ikhlas. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, bila dia semayang, dia berhadap kepada para sahabat di saf, dia kata Allah Ta'ala tidak akan terima kecuali daripada yang ikhlas. Daripada yang ikhlas. Semayang kita agak apa benar lah, tak akan diterima oleh Allah kecuali yang ikhlas. Yang kedua, hak mentasyri'kan. Nak suruh semayang, nak suruh puasa, nak suruh haji adalah hak mutlak Allah. Selalu saya mari contoh yang mudah bagi tuan-tuan faham. Nabi SAW asal di mana? Mekah kan? Asal di Mekah. Nabi duduk Mekah elok awak, Allah Ta'ala tak suruh buat awak, Nabi tak buat haji siap-siap. Duduk di Mekah lah. Nak kena duduk kayu hunta api pula. Duduk di Mekah siap-siap buat lah haji siap-siap. Lepas tu mari Madinah hidup kalut. Duk tanya ke Mekah pula dah. Pasal apa Nabi tak buat? Pasal Allah tak suruh lagi. Allah tak suruh lagi. Pegang. Pasal apa? Yang Nabi ni telah dizalimi, disakiti. Pasal apa yang dia tak balas? Pasal Allah tak izinkan. Nu kena lari pergi Meraluk nu. Habsah nu. Bukan senang. Bukan ada yang maha honor pun. Zaman tu tak ada. Pakai berjalan kaki ya. Anak dia berkenalan kali. Ruqiyah. Pergi sekali. Ya Osman. Nanti ya. La hawla wa la quwwata illa. Sebab apa? Hak tasyrik itu hatta Nabi pun tak ada. Kecuali Allah habang ke dia. Bau. Hatta Nabi sendiri. Nabi tak buat. Tak ingat dalam surah Kahfi. Kan? Bila orang tanya ada tiga benda, ada kata esok hangpa mari. Esok dia jawab. Waktu mari dia tak boleh jawab. Pasal apa? Wahyu tak turun. Dia janji nak abang esok. Waktu pun mari dia tak boleh abang. Ha kita Muhammad kecorah. 15 hari. Duk tunggu. Panah pedih. Yang pok tu tak kira lah kata mohon dah Muhammad ni. Kuduk kata dah. Mohon. 15 hari barulah Jibril turun mari habaq. Turunlah surah Kahfi. Hang Jibril kata hang buat gabrah aku. Aku ni tunggu 15 hari dah hang tak mari buat pasal apa? Dia kata Muhammad kalau Allah Ta'ala tak suruh aku tak mari. Dia pun bukan ikut suka dia. Suruh kata Quran dia turun di Lauh Mahfuz lah. Dia tak boleh ambil rabuk turun ikut dan dia. Allahu Akbar. Cuba faham elok agama. Faham elok perintah Allah. Dia kata hamba gabra aku dah 15 hari dah ni. Kita cakap bahasa Sungai Payah lah mudah faham. Kan? Kata aku duk gabra lah ketak ni. Dia pun kata kat aku macam-macam. Hang tak kesian kat aku. Kita nak buat lagu mana aku tak boleh buat turun. Kan? Kecuali setelah Allah perintah. Itulah pada wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Hang jangan duk mereka kata esok kena buat sekian kecuali hang kata insya-Allah. Kenalah pengajaran. Jadi kita pun nak kena faham elok.
apatah lagi dalam soal amal ibadah yang dijanji 27 kali ganda, bahkan Allah beri ganda sampai 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bagi ganda. Kita pun dah habaq ke orang ikut dan pula dah. Kita tengoklah ni mengarut banyak tu. Timbul pula seorang ni nama apa, hamba Allah perempuan tu macam-macam riuh, la haula wala quwwata illa billah. Buang masa kita nak layan, tapi tak layan. Orang jadi muskil, jadi fitnah dalam masyarakat. Kena habaq juga lah. Bila habaq ni ada lah kita kutip ni pedih. Kita jenis suka kutip. Hang nak cari pasal apa ni, agama Allah. Hang buat mereka main. Kali dengan tutup laki dia kali. Dia pergi kat dia lah. Kepala dia jawab, Ustaz Maridar je jawab, pergi dia jawab. Dan yang keempat, kalaulah ditakdirkan, dibolehkan, siapa pun nak buat ikut bahasa dia. Jadi lagu mana agama kita ni tak imam? Selerak tarak. Dia tengok Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, waktu dia jadi khalifah sendiri pun dia tengok puak-puak. Nah, rakyat jelata tadi semayang tarawih, kawan ni sekelompok, kawan ni sekelompok, kawan ni sekelompok, dia kata aku serabut tengok puak ni. Tak bolehkah depa ni berimpun satu imam? Tak bolehkah dia kata? Puak ni berimpun satu imam. Ni puak ni satu, puak ni satu. Kan? Kita ni baru lega sangat ya ni. Lepas pada Rasulullah wafat dia, kau ni mengaku jadi Nabi, kau ni tak mau bayar zakat, kau ni murtad. Kita baru lega sah ya. Dah dia jadi lagu ni pula dah. Tak boleh aku. Cuba himpun dia pula tengok, pergi jadi tok imam seorang pula lah. Himpun. Mari malam esok dia tengok puak ni semayang. Satu imam, dia kata sejuk mata dia kata. Itu yang timbul orang duk khilaf tentang ni'matul bid'ah. Ada orang kata ada bid'ah hasanah tu tu tak ada. Itu bid'ah dari segi bahasa, no? Jadi tuan-tuan dan puan, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita dengan hidayah yang sebenar. Allah apa? Inna hudallahi huwal huda. Hidayah Allah Ta'ala itu adalah petunjuk yang sebenarnya. Allahumma hdina bihadika wa sunna bi'aunika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah kalau Allah izin tahun depan lah kita jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 28.